Tabung usahawan belia Felda dengan permulaan dana sebanyak 10 juta ringgit diwujudkan bagi memangkin aktiviti ekonomi usahawan belia di rancangan Felda. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia memberi peluang kepada belia untuk berniaga, terutama perniagaan dalam talian. Bagi merealisasikan hasrat itu, Kerajaan Persekutuan juga akan membina dan menambah menara pencawang di tanah rancangan Felda untuk membolehkan aktiviti perniagaan belia Felda diperkasa. Mana belia-belia Felda yang ingin berniaga boleh memperolehi modal untuk memulakan perniagaan melalui tabung usahawan belia Felda. Dulu dah ada. Kita hentikan sementara sekejap dan sekarang ni kita akan revive balik dan wujudkan semula. Beliau berucap pada program transformasi peladangan Felda di Felda Endau Mersing. Dalam pada itu, beliau berkata kejayaan yang dikecapi Felda adalah hasil perjuangan kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional BN. Agenda tersebut diteruskan oleh kepimpinan BN sehingga ke hari ini. Gerakan sukarelawan kawasan rukun tetangga KRT perlu lebih peka mendepani isu-isu semasa dan cabaran dalam komuniti. Jelas Perdana Menteri, fungsi KRT kini semakin meningkat, terutama meliputi aspek keselamatan penduduk, mengukuhkan semangat kejiranan, keamanan, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi. Justru Kementerian Perpaduan Negara telah menyediakan hala tuju komprehensif melalui Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 sekaligus memberi khidmat berkualiti kepada keluarga Malaysia. Terdapat 713 KRT rukun tetangga, kawasan rukun tetangga di Johor dan peruntukan yang kita berikan hari ini adalah sejumlah 4.27 juta. Ini sebahagian daripada 50 juta yang telah pun diluluskan oleh kerajaan. Yang tujuannya adalah untuk memperkukuhkan dan memperkasakan KRT di seluruh negara. Jadi kita amat terima kasih kepada KRT yang menjaga kawasan dan menjaga keselamatan di kawasan jagaan mereka. Perdana Menteri ditemui selepas majlis penyampaian geran KRT peringkat Johor di Kota Tinggi. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperuntukkan hampir RM1 juta bagi kerja baik pulih rumah di kawasan bandar di Johor tahun ini. Peruntukan menerusi program baik pulih rumah di bandar adalah yang tertinggi diberikan sejak program bermula pada 2016 di Johor. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata sejak 2016 hingga kini sebanyak 212 unit rumah bagi Ketua Isi Rumah Miskin Bandar telah dibaik pulih menerusi rancangan Malaysia ke-11. Tentu sekali lah Johor tetap menjadi penting kepada agenda pemerkasaan luar bandar dan juga bandar kepada KPKT. Sebab itulah majlis pada hari ini adalah sebagai salah satu manifestasi kesungguhan yang ingin diteruskan oleh KPKT untuk kita bantu seluruh rakyat Johor, bangsa Johor dalam menikmati kehidupan yang lebih berdaya guna dan bersejarah. Beliau menyatakannya selepas menyerahkan surat kelulusan program baik pulih rumah di bandar kepada 62 penghuni B40 daripada 15 pihak berkuasa tempatan Johor. Fungsi Pusat Komuniti Desa PKD akan diperluas kepada platform Hub Reka Cipta, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi STIE. Langkah itu diperkenal bagi melahirkan lebih ramai masyarakat luar bandar yang celik bidang berkenaan. Untuk itu, kerjasama dijalin Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
kita nak bergunakan sepenuhnya PKD yang kita buat di luar-luar bandar ini, pusat komuniti desa ini, supaya ianya menjadi pusat. It's a one-stop center. Bukan hanya digunakan untuk bahagian usahawan dan perniagaan dan sebagainya, tetapi juga menjadi tempat satu untuk anak-anak kita luar bandar dapat menjadi pusat untuk belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat di sini ini juga akan kita bawa kepada banyak lagi kawasan-kawasan kita di luar bandar di Malaysia ini, termasuk di wilayah Sarawak dan Sabah juga, insya-Allah. Beliau ditemui selepas melancarkan ruang reka STIE di PKD Layang-Layang di Keluang. Ia merupakan PKD pertama dijadikan pusat STIE. Tempoh kempen yang berbaki kurang 52 jam sahaja lagi, diambil kesempatan sepenuhnya calon bertanding. Mereka mengambil peluang menggunakan masa yang ada dengan merancangkan lagi aktiviti meraih undi. Calon Barisan Nasional BN DN27 Layang-Layang, Abdul Muttalib Abdul Rahim mengadakan aktiviti ramah mesra dari rumah ke rumah di sekitar Pekan Sempang Renggam dan Layang-Layang. Jentera kempen juga mengingatkan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab 12 Mac ini. Ambillah peluang pada 12 hari bulan 3 ini untuk membuat pilihan. Ini hak anda semua. Ini hak anda. Dalam masa yang sama juga, walaupun itu adalah hak pengundi, tapi pengundi kenalah bijak menentukan, memilih siapakah yang difikirkan, parti manakah, calon manakah yang difikirkan boleh membela, berkhidmat untuk rakyat. Calon Perikatan Nasional PN di Don Sama, K. Alagatiran mengakui jadualnya semakin padat menjelang hari-hari terakhir berkempen. Pengalaman membantu jentera parti pada PRU lalu banyak membantu beliau mendekati masyarakat. Saya sebagai wakil calon dalam PRU lepas. Masa tu saya ada pengalaman. Saya jumpa pengundi-pengundi di sini, kawasan ini. Saya juga ada hubungan rapat dengan sebahagian pengundi-pengundi di sini. Jadi kali ini saya dilantik sebagai calon. Tak ada masalah bagi bukan macam barulah untuk saya. Turut mempergiat kempen secara bersemuka, calon Parti Muda R. Sanggaran bagi kerusi N26 Macap. Ground. Kita memang nak ground. Social media pun kita ada buat, tapi kita pastikan kita turun ke ground. Kita nak tahu apa nadi rakyat. Itu lebih menyentuh rakyat. Kerana apabila kita pergi jumpa dengan rakyat, orang-orang warga Macap khususnya, diorang kata apabila kita calon sendiri turun, diorang happy. Calon Menteri Besar Johor bagi Perikatan Nasional PN hanya akan diumum selepas parti itu berjaya membentuk kerajaan negeri. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan pengundi tidak perlu bimbang kerana PN memiliki ramai calon berkelayakan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, selain kelayakan akademik, ramai calonnya juga berpengalaman mentadbir negeri. PN membariskan 56 calon yang bertanding di semua kerusi Dewan Negeri Johor. Setakat ini, hanya Barisan Nasional yang telah menamakan calon Menteri Besar. Baik, setakat ini perkembangan PRU Dewan Negeri Johor. Calon-calon bertanding mempunyai 2 hari berbaki untuk memenangi hati rakyat sebelum hari mengundi 12 Mac ini. Terus ikuti laporan langsung PRU Dewan Negeri Johor bersama RTM setiap hari melalui berita wilayah dan berita perdana. Saya Akila Arba'in, salam keluarga Malaysia.